hebat robot ni. Tak sabar nak tunjuk dekat cikgu. Assalamualaikum Cikgu Kamarul. Waalaikumsalam Mira, saya. Cikgu. Mira tak sabar nak tunjuk dekat cikgu yang Mira dah berjaya cipta sebuah robot ni cikgu. Nampak hebat robot Mira ni. Ya, dan bukan itu saja. Mira pun dah berjaya bina satu program di dalam komputer ibu Mira. Wow, hebat. Boleh tak saya nak tengok robot Mira ni? Sudah semestinya. Kita akan uji sebentar cikgu. Robot yang Mira cipta ni, dia akan bergerak di atas garisan hitam ni cikgu. Okey. Okey. Mira cuba uji sebentar. Sekejap cikgu. Okey. Kita tekan dia. 1, 2, 3. 3. Alamak. Aduh. Cikgu, kejap-kejap. Lagi sekali. Saya pun nak tengok lagi sekali Mira. Okey, lagi sekali cikgu. Ada sesuatu yang tak kena dengan robot Mira ni. Sekejap cikgu. Saya tengok semua. Saya rasa dah betul dah program saya. 1, 2, 3. Kenapa tak bergerak atas garisan ni cikgu? Saya tengok robot Mira ni rekaannya sudah baik. Mungkin ada sesuatu yang tak kena dengan programming Mira. Maksudnya programming yang saya bina salah lah cikgu. Mungkin tak salah, tetapi ada beberapa perkara yang perlu dibetulkan ataupun perlu diubah. Mira. Jadi mana kata hari ini mungkin kita boleh ulang kaji sedikit nak membetulkan robot Mira ni? Sudah semestinya cikgu. Jom cikgu sama-sama kita masuk ke kelas. Jom. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa anda sedang menonton pertandingan robotik kebangsaan NRC bersama saya Syamira Nazir, di mana pada hari ini kita akan belajar satu tema yang sangat menarik dengan seorang guru yang sangat berpengalaman. Kalau nak tahu siapakah beliau, ayo kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Kita tak lain tak bukan Cikgu Kamarul. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira, apa khabar? Saya khabar baik Cikgu. Cikgu bagaimana? Alhamdulillah baik. Wah, Cikgu nampak sangat tak sabar juga nak menceritakan tentang apa yang kita nak belajar pada hari ini. Tetapi sebelum tu Cikgu, saya ingin persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan. Dan diikuti pula dengan saya. Sedikit peringatan mesra kepada semua yang sedang menonton sekarang. Walaupun dah ada sedikit kelonggaran tentang SOP, tapi itu bukanlah bermakna kita sudah tidak perlu cakna lagi tentang segala norma baru yang sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan seharian kita. Betul Cikgu? Cikgu Kamarul, hari ini kita punya topik ataupun tema pembelajaran kita sangat menarik. Iaitu temanya merupakan Regular Upper Secondary Power Mix. Ya. Untuk pengetahuan Mira, ini adalah kategori kegemaran saya. Dan sebelum kita bercerita lanjut, saya rasa Mira dan murid-murid masih ingat di mana pertandingan robotik kebangsaan menggunakan tema yang sama seperti yang digunakan di World Robot Olympiad. Mira masih ingat kita punya tema tahun ini? Saya masih ingat Cikgu. Jom kita buat Future of Energy. Betul. Powerbots, the future of energy. Ya, betul. Wah. Untuk pengetahuan Mira juga, kategori yang ini khusus untuk kakak-kakak dan abang-abang yang berada di menengah atas yang berumur 16 hingga 19 tahun, tingkatan 4 hingga tingkatan 6 atas. Jadi seperti mana yang kita tahu, ianya sedikit mencabarlah sebab dia ini direka untuk murid-murid yang berada di menengah atas. Jadi itu satu kategori yang sangat menarik, Mira. Betul tu Cikgu. Tapi kan Cikgu, bila kita bercerita tentang kategori pada hari ini, tema yang akan kita belajar pada hari ini, saya tertanya-tanyalah dekat Cikgu, saya punya robot tu saya cipta dah hebat dah. Program yang saya bina dah saya kira agak betul dah, tapi kenapa tak berjalan seperti yang sepatutnya Cikgu, tak bergerak dalam garisan tu? Itulah saya suka dengan rekaan robot Mira ni. Saya rasa ini adalah robot yang boleh memenangi kategori ini. Tapi mungkin ada sesuatu yang tak kena dengan programmingnya. Jom kita saksikan. Mira masih ingat ada dua cara bagaimana kita nak menghubungkan kita punya controller dengan kita punya programming software. Satunya adalah menggunakan kabel. Betul. Cara yang kedua Mira tahu? Dengan menggunakan Bluetooth. Ya, tepat sekali Mira. Okey, kita hubungkan robot kita dengan kita punya programming. Jadi di sini kita boleh lihat. Okey. Jadi saya rasa Mira ingin mendemonstrasikan pergerakan robot mengikut line berwarna hitam ni Mira ya. Jadi dia berkaitan dengan penggunaan light sensor di sini. Maafkan saya. Color sensor yang mengesan warna hitam dan putih.
Baik. Jadi begitu bagaimana kita boleh mengukur keamatan ataupun intensiti sesebuah warna itu adalah dengan menghubungkan dia dengan software, dan di dalam software ini akan dinyatakan di sini bacaan color sensor tersebut. Di mana nombor 0 adalah kita panggil total black dan nombor 100 adalah total white. Jadi apabila kita letakkan robot kita di bawah cahaya ataupun di bawah line berwarna hitam sini, kita akan dapat lihat bacaannya adalah 13. Jadi mengikut kepada Mira punya programming di sini, bacaannya hanyalah 3 saja. Jadi kita perlu menambah sedikit. Ya, cikgu. Kalau boleh saya tambahkan sini, dia menjadi 17. 17. Okey. Dan seterusnya kita tekan button download di sini. Okey, dia akan kena download dulu terlebih dahulu lah kan cikgu? Ya. Baik cikgu, tadi cikgu ada sentuh tentang sensor. Sensor ni ada beberapa jenis juga kan cikgu Kamarul? Ya, betul. Ada 4 sensor utama. Jom kita ulang kaji, Mira. Boleh cikgu? Mira boleh bagi yang pertama? Yang pertama kita ada macam seperti mana cikgu Kamarul sebutkan tadi, kita ada color sensor. Betul. Yang kedua kita ada light sensor. Seterusnya kita ada touch sensor. Dan yang sensor yang terakhir adalah yang digunakan oleh Gyro Boy, iaitu Gyro sensor. Gyro sensor, betul. Okey, setelah kita download programming yang telah kita betulkan, kita boleh uji semula robot kita. Mira bersedia? Sedia cikgu. Bagaimana kita lihat, robot berjaya mengikut line garisan hitam seperti mana yang telah ditetapkan sebentar tadi. Wah, maksudnya dah betul dah kali ni cikgu, programnya. Wah, ada sedikit ralat ataupun kesilapan lah tadi dalam program saya cikgu. Sedikit saja, Mira. Okey, cikgu saya nak tanya kepada cikgu, kenapa robot ini dicipta dalam desain sebegini cikgu? Saya rasa robot ini direka sedemikian rupa supaya dianya lebih efisien dan boleh melengkapkan sebanyak mungkin misi dalam masa yang ditetapkan. Seperti mana Mira tahu, kategori regular, para peserta dan murid-murid hanya diberikan masa 2 minit sahaja untuk melengkapkan sebanyak mungkin misi. Jadi dengan rekaan ARM yang boleh mengambil lebih daripada 2 objek dalam masa yang sama, ini adalah satu strategi yang bagus, Mira. Baik, cikgu. Jadi kepada semua kawan-kawan yang berada di rumah, kalau anda semua nak tahu dengan lebih jelas lagi, apakah kaitannya follow line dengan tema kita pada hari ini, iaitu Regular Upper Secondary Power Mix, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam pertandingan robotik kebangsaan bersama saya Syamira dan juga Cikgu Kamarul, di mana pada episod hari ini kita akan berceritakan tentang tema kita, iaitu Regular Upper Secondary Power Mix. Cikgu, apa yang dimasukkan dengan tema kita pada hari ini, Cikgu? Saya sangat sukakan temanya, Mira. Temanya sangat relevan dan kena dengan situasi semasa sekarang. Sebagai contoh, disebabkan wabak pandemik COVID-19, murid-murid di luar sana terpaksa belajar secara online di rumah, PDPR. Jadi penggunaan elektrik sudah semestinya meningkat, betul Mira? Jadi jika kita lihat di masa akan datang, kita perlu melakukan satu inisiatif. Satu perubahan perlu dilakukan tentang bagaimana kita nak mengoptimumkan dan mengefisienkan penggunaan tenaga. Jadi dengan adanya tema Regular Power Mix, kita ke arah untuk bagaimana untuk mencipta robot yang boleh menyelesaikan masalah-masalah ini di masa akan datang. Betul, sebab tenaga ni cikgu, kita kena, kalau tenaga yang tidak boleh diperbaharui, semakin lama dia akan semakin habis. Betul kan cikgu? Jadi kita kena fokus, kita kena beri perhatian sikitlah Mira pada tenaga-tenaga yang boleh diperbaharui. Jom kita ulang kaji, ada beberapa tenaga yang boleh diperbaharui, Mira. Betul. Antaranya kita ada tenaga solar. Saya sambung. Kita ada tenaga hidro atau tenaga air. Seterusnya kita ada tenaga angin. Dan mungkin ada tenaga biomass dan beberapa jenis tenaga lagi yang boleh kita beri tumpuan di masa akan datang, Mira. Tentang tema kita dah tahu. Bagaimana pula bagi misi yang harus dijalankan oleh robot kita, cikgu? Kalau macam tu, kita kena berkenalan dengan Lita kita yang berada di hadapan kita ni, Mira. Boleh, cikgu. Saya rasa Litanya adalah Lita yang sangat menarik ya, Mira.
Apa pendapat Mira tentang Lita ni? Saya rasa Lita ni macam cikgu katakan tadi menarik, dan yang buatkan saya tertarik dengan Lita ini kerana sepertinya berada di sekeliling kita saja, cikgu. Ya, kita ada kawasan yang penuh dengan air, kita ada kawasan yang dipenuhi dengan hutan dan ada kawasan tanah lapang. Jadi memang sangat relevan dengan tema kita iaitu power mix. Bagaimana kita menggabungkan beberapa jenis tenaga yang boleh diperbarui untuk mengoptimumkan penggunaan tenaga. Mira. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita boleh berkenalan dengan kawasan-kawasan yang berada di atas Lita ini. Jom Mira. Okey. Jom cikgu, tapi sebelum tu kan cikgu, kita mesti nak berkenalan terlebih dahulu dengan objek-objek yang berada di atas Lita ni. Betul. Okey, jom cikgu. Kita mulakan dengan area atau kawasan yang paling penting di dalam Lita ini, Mira, iaitu start and finish area. Di sinilah robot bermula berjalan untuk melengkapkan misi, dan jikalau boleh, robot akan berjaya masuk ke dalam ni dengan markah bonus. Dia akan diberikan markah bonus. Okey, kita berpindah ke di hadapan saya sekarang ni. Kalau Mira tengok ada gambar di sini, gambar apa ni Mira? Ni saya tengok macam gambar solar unit, cikgu. Ya, betul. Di sini adalah solar area. Kalau kita lihat di sini adalah kawasan tanah lapang, kan, yang berpasir, di mana kita boleh mengoptimalkan penyerapan tenaga daripada matahari. Betul. Dan di sini adalah blok yang berwarna kuning, iaitu solar unit. Mira. Solar unit, baik. Solar cell adalah yang di sini, Mira. Wow, di sini adalah solar cell dan ada kawasannya. Jadi kita lihat sini ada 1, 2, 3 yang dilabelkan sebagai A dan juga dilabelkan sebagai B di sini. Baik. Mira. Okey, seterusnya ada warna merah ni, Mira tahu ke apa? Ada 3, Mira. Mira tahu? Ada 3 warna merah dekat sini. Saya rasakan cikgu yang berwarna merah ni ialah house. Ya, betul. House 1, house 2, house 3. Ya, rumah kediaman. House 1, house 1, house 2, house 3. Okey, baik. Seterusnya kita berpindah ke kawasan yang hijau. Dan ada terdapat gambar di sana. Gambar apa tu, Mira? Kalau yang gambar-gambar berwarna hijau ni, cikgu, ini gambar seperti gambar dalam hutan, gambar pokok, cikgu. Ya, dan terdapatnya gambar kincir-kincir angin. Ya, Mira. Betul. Jadi di situ sudah pastinya adalah kawasan kita meletakkan ataupun menyimpan wind units di sana. Ada 4 kesemuanya. Dan di sebelahnya itu ada apa, Mira? Warna merah tu? Yang di sebelah ni, cikgu, warna merah, dan Mira nampak macam ada gambar energi dekat situ. Ya. Jadi pastinya itu ialah storage battery. Ya, sebagai langkah untuk mengoptimumkan, mengefisienkan tenaga, kita juga perlu mengambil langkah untuk tidak membazirkan tenaga. Jadi sebarang tenaga yang berlebihan, kita akan simpan di sana. Okey. Cikgu? Yang berwarna biru tu apa pula, Mira? Yang berwarna biru ni, Mira rasa kalau kaitan dengan biru, mesti ada kaitan dengan air. Kalau di sekitar ataupun di luarnya, cikgu, ini ialah, Mira cuba cikgu ya. Kalau salah, minta cikgu Kamara tolong perbetulkan. Di kawasan luar ini dipanggil sebagai hydro power plant fence. Ya, betul. Untuk melindungi unit tenaga air hidro tersebut. Dan ada 4 keseluruhannya. Ya, Mira? Mungkin kita boleh sentuh juga ada unit yang berwarna biru di rumah ini. Betul. Ada unit yang berwarna kuning dan hijau di sana. Itu semua merupakan energy identifier. Ia menentukan mungkin rumah di sebelah sana sesuai untuk tenaga solar dan juga tenaga wind. Mungkin rumah yang di sebelah sini berhampiran dengan kawasan air sesuai untuk diberikan atau digunakan tenaga hidro. Jadi ini adalah kena tepat dengan tema iaitu power mix. Bagaimana kita menggabungkan beberapa sumber tenaga dengan efisien. Wah, begitu rupanya, cikgu. Baik, Mira dan murid-murid di luar sana. Tadi kita telah berkenalan dengan Lita, dengan kawasan dan dengan objeknya. Sekarang kita nak tahu bagaimana kita nak memenangi misi Lita ini dengan mengetahui markahnya. Mira tahu tak berapa markah penuh untuk kategori ini, Mira? Markah penuh untuk kategori ini ya, cikgu. Kita nak kira satu persatu terlebih dahulu ke nak terus Mira agak terlebih dahulu? Saya nak Mira congak. Congak, saya teka dulu, cikgu. Ini anggaran saya, tapi nanti kita akan kira balik berapa. Anggaran saya mungkin dalam 200. Itu anggaran saya, kita tak tahu nanti. Ya, mungkin. Jadi jom kita saksikan berapa markah setiap objek ini. Okey, energy unit. Kita ada solar, kita ada hydro dan kita ada wind. Setiap satu ni akan diberikan 8 markah. Setiap rumah ada 4 slot. Baik. Dengan maksimum akan mendapat 32 markah. Okey, baik. Seterusnya
kita ada solar. Kita ada solar panel yang akan diterbalikkan sebegini oleh robot dan setiap satunya akan diberikan 10 markah. Dan 2 akan mendapat 20 markah, cikgu. betul. Dan seterusnya, jikalau robot selesai menyingkapkan misi dan berjaya kembali semula ke zon, Baik. akan diberikan sebanyak 14 markah. 14 markah. Betul. Kita juga ada lebihan energy units yang berlebihan akan dimasukkan ke storage battery area dan akan diberikan markah sebanyak 20 markah di mana setiap satunya akan diberikan 5 jika kita berjaya memulangkannya ke storage battery area. Dan di sebelah sana kalau Mira lihat ada fence ataupun ada halangan di hydro energy itu ya Mira. Jadi sebagai markah bonus jikalau peserta atau murid-murid berjaya untuk tidak menyentuh fence tersebut, murid-murid akan diberikan 12 markah. Sama juga seperti wind energy, jika murid-murid berjaya mengangkat wind unit tersebut tanpa menyentuh base-nya atau menyentuhkan dia punya wind turbine-nya, juga akan diberikan markah 3 setiap satu yang akan mendapat 12 markah secara keseluruhan. Jadi Mira pandai congak kan Mira? Okey. Jadi markah keseluruhannya berapa Mira? Tadi saya dah congak cikgu. Saya rasa kan cikgu hampir tepat seperti mana yang saya congak tadi. Saya rasa cikgu 210 markah cikgu. Tepat sekali. Jadi markah penuhnya 210 markah. Wah, banyak markah tu cikgu. Ya betul. Baik cikgu, kita dah tahu dah tentang markah yang telah diberikan. Sekarang cikgu, di tangan cikgu tu ada robot yang kita akan uji sebentar nanti. Tapi kan cikgu, boleh cikgu terangkan tentang rekaan robot ini? Rekaan pasukan Mira ni saya sangat suka. Yang pertamanya dia mempunyai arm grabber yang sangat-sangat unik yang boleh menyelesaikan misi dengan lebih tangkas dan efisien, dan dia dilengkapi dengan 3 color sensor. 2 di bahagian bawah untuk berjalan mengikut line hitam dan 1 di bahagian atas untuk mengesan warna unit energi di litar, dan dilengkapi dengan 3 motor. 2 large servo motor di bawah ini untuk menggerakkan tayar robot dan 1 medium servo motor untuk mengawal arm robot ini. Robot kita dah ada, programming pun kita dah ada. Dan sebab tadi cikgu dah tolong perbetulkan, ya, saya kita dah program. betulkan dan saya rasa robot ini telah bersedia untuk diuji, Mira. Wah, ini saya tak sabar tu. Jadi cikgu, kita lepas ni kita nak uji robot kita. Jadi kepada kawan-kawan yang berada di rumah, jangan ke mana-mana, kita nak tengok berjaya ke robot ni selesaikan misi. Kita kembali selepas ini hanya di Pertandingan Robotik Kebangsaan. KPM. Didik TV KPM. Kita dalam Pertandingan Robotik Kebangsaan NRC bersama saya, Cikgu Kamarul. Baik, di segmen yang terakhir ini, kita telah berjaya menciptakan robot kita. Program yang telah terbina juga, kita berjaya untuk memperbetulkan kesilapan ataupun ralat yang telah berlaku sebentar tadi. Dan juga, Cikgu, kita tiba masa untuk kita menguji robot kita. Tapi kan Cikgu, bila kita nak menguji robot kita, simulasi masa yang diberikan adalah selama 2 minit. Sahaja, betul kan Cikgu? Jadi kepada mungkin kawan-kawan saya yang sedang menonton sekarang di rumah, jikalau mereka sendiri ingin menguji robot mereka di rumah, memandangkan program ini juga ataupun pertandingan ini akan dijalankan di dalam talian, timer ataupun jam rasmi NRC ini mereka boleh dapatkan di sasbadi.sls.com/timer. Wah, kalau macam itulah Cikgu, dah bersiap sedia semua ni, boleh kita uji dia ke Cikgu? Saya memang tak sabar nak tengok Mira uji robot Mira ini. Kita dah kenal dengan Lita, kita dah tahu dengan tema, betul. Dah tahu markah penuh berapa, robot kita dah buat dan programming pun kita dah buat. Betul. Silakan Mira.
Okey, saya akan sediakan di sini. Kita buat countdown, Mira. Countdown cikgu, dan di sini saya pun akan siap sedia dengan jam rasmi saya cikgu. Okey, saya akan tolong Mira tekan. Boleh Mira tekan cikgu? boleh. Okey, dalam kiraan cikgu. 1, 2, 3. Nampak? Programming Mira telah berjaya mengikut line. Line hitam seperti mana yang kita telah tetapkan. Baik. Saya dah agak dah. Arm Berjaya. ataupun grabber robot Mira ni sangat-sangat efisien sebab bukan saja boleh mengambil satu objek, dia boleh mengambil dua objek dalam masa yang sama. Betul. Baik. Ya, berjaya Mira ya. Berjaya menghantar solar unit kepada rumah di situ cikgu. 2 solar unit Mira. Betul. Okey. Seterusnya kita akan mengambil lagi 2 solar unit. Lagi 2 solar unit. Baik, sekarang kalau ikutkan masa, 30 saat pertama telah lepas cikgu. Okey, okey. Nampak positif? Positif, teruskan. Walaupun robot kita sedikit perlahan, tapi ianya stabil Mira. Betul. Ah, Baik. Berjaya. dia berjaya. Seterusnya? Akan bergerak Mhm. untuk mengambil. Untuk mengambil 2 lagi. Wah, Solar solar unit. unit. Wah, Ya. 1 minit sudah berlalu cikgu. Tinggal 1 minit, kurang dari 1 minit lagi. Rasa boleh ni kita ambil lagi 4 lagi ya. Mira kita target untuk ambil 4 lagi. Okey. Ni ke rumah yang lain pula cikgu Rumah yang kedua pula. Rumah yang kedua. Baik. Sempat ke Mira? Sempat, Kita ambil cikgu. 2 yang terakhir di sini. Sempat cikgu, kita ada lebih kurang dalam 30 saat. 30 saat. Mira rasa robot Mira ni sempat tak ni nak ambil? Saya rasa berjaya cikgu, kita menyelesaikan misi ni. Mhm. 1 lagi. Baik. Reverse. Okey. Wah. Kurang dari 15 saat cikgu. Oh, nampak berjaya Mira. Siap sedia cikgu? Mhm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, berjaya. Berjaya kita, Mira. Okey cikgu, sebabkan kita dah berjaya dengan kita punya simulasi robot kita, boleh kita kira markah cikgu agak-agak berapa kita berjaya capai markah kita? Jom sama-sama kita tengok. Sebelum tu kita tidak berjaya mendapatkan 14 markah bonus di mana kita boleh meletakkan robot di dalam ruangan akhir. Kita berjaya meletakkan 4 solar unit di dalam rumah yang pertama di mana satu ini akan diberikan 8 markah. Kita dapat 4 Mira. Jadi 4. kita akan dapat 32 markah di situ 32 cikgu. markah di sini. Tapi kita ada rumah satu lagi. Sama juga kita ada 8 unit solar. Juga mendapat 32 markah. 32 markah. Adakah itu saja Mira? Oh, saya rasa tak cikgu. Sebab kita ada markah bonus juga. Kita berjaya untuk melengkapkan misi tanpa menyentuh hydro power plant fans di sini, di mana kita akan mendapat 12 markah di sini. Dan kita juga tidak menyentuh wind turbine di sini yang akan diberikan 3 salah satunya. Jadi Dan 12. Jadi mendapat 12. Jadi keseluruhannya, Kita berjaya dapat berapa tadi? Kita kira sama-sama kawan-kawan di rumah. okey. Kita ada 32, 64 campur berapa cikgu? 12. Campur 12, 64, 12 kita ada 76. Ya. Dan kita ada 12 lagi. 76 campur lagi 12 kita ada 7, 6, 12, 8, 7, 88 88 markah. Not bad, Mira kan? 88 markah. Itu kalau dalam peperiksaan cikgu dah dapat A, Dah grade dapat A A dah tu tu. cikgu. Wah, hebat. Mhm. Baik cikgu. Dan cikgu, saya ingin tanyakan kepada cikgu, memandangkan kita telah berjaya menyelesaikan misi kita pada hari ini, apakah hasil pembelajaran kita untuk hari ini cikgu? Hasil pembelajaran yang boleh saya tekankan sini mungkin ada 3, Mira. Baik. Yang pertamanya berkait rapat dengan kesalahan yang kita lakukan pada awal ini, di mana terdapatnya kesalahan dalam kita memasukkan data color sensor kita. Jadi, yang pertamanya saya nak tekankan sini adalah kemahiran untuk kita memerhati, memberi perhatian kepada detail ataupun attention to details. Sangat-sangat penting. Yang kedua adalah kemahiran untuk berkomunikasi. Di mana Mira kena berkomunikasi dengan mentor, berkomunikasi dengan sesama ahli pasukan lain untuk menyelesaikan sebarang masalah. Tak kisahlah tentang rekaan robot ke, tentang masalah teknikal, tentang masalah programming dan sebagainya. Nilai yang ketiga yang boleh kita tekankan sini adalah kesedaran. Kesedaran kita terhadap perlunya kita sebagai rakyat Malaysia khususnya untuk mengefisienkan penggunaan tenaga.
kita kena menjimatkan tenaga, kita kena sedar tentang Pentingnya tentang tenaga yang boleh diperbarui, tidak boleh diperbarui kan cikgu? Kita perlu menekankan penggunaan tenaga yang boleh diperbarui. Ya, untuk menekankan tentang tema utama kita di World Robot Olympiad iaitu Powerbots, The Future of Energy. Wah, itu dia cukup jelas penjelasan cikgu dan akhirnya berjaya juga saya menyelesaikan masalah robot saya yang pada awalnya tidak boleh bergerak mengikut garisan di atas garisan ni cikgu. Akhirnya berjaya juga dan dapat menyelesaikan misi dengan markah yang diperolehi pada hari ini 88 markah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Kamarul atas perkongsian ilmu pada hari ini, teknik dan juga tips yang sangat menarik daripada Cikgu Kamarul. Jadi terima kasih juga kepada semua kawan-kawan dan juga murid-murid di rumah yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di episod akan datang dengan tema yang berlainan pula. Jadi cikgu, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera semua.